Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kita sampai pada muka surat 160 Bahrul Madhi jilid yang kedua. Qala al-ma'alif rahimahullah, babu ma jaa fi wada'il yadi ala rukbati fi ruku'. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis meletakkan tangan atas lutut di dalam rukuk. Yakni kita semua sedia maklum, kita bila salat, ketika rukuk kita meletakkan dua telapak tangan kita di atas lutut kita. Rukbah ni lutut, meletakkan tangan atas lutut di dalam rukuk. Jadi apa asal usul cerita meletakkan dua tangan di atas lutut berdasarkan sunnah? Pada asalnya tuan-tuan sekalian, di peringkat awal orang Islam ketika rukuk mereka tak buat begitu. Pada asalnya orang Islam ketika rukuk di dalam salat mereka membuat begini, tashbik. Mereka merapatkan dua tangan begini, tashbik nama dia. Kemudian mereka letak di antara dua lutut. Mereka kapitkan lutut kepada tangan. Begitu asalnya. Kemudian Nabi SAW melarang perbuatan itu, dan Nabi memerintahkan meletakkan dua tangan di atas dua lutut di dalam solat ketika rukuk. Lalu kata Syekh Idris, ketahuilah kiranya ya saudaraku, adalah pada awal Islam orang-orang sembahyang itu tiada menghantarkan, betul menghantarkan, tiada menghantarkan dua tangannya atas lutut, bahkan dipancar. Dipancar ni lah. Dipancar tu maksudnya buat begini, tashbik, menyilangkan jari-jari ni. Bahkan dipancarkannya, kemudian tunduk rukuk, ditaruhkan dia di celah paha hal keadaan berpancar. Dia nak rukuk, dia takbir Allahu Akbar, kemudian dia samakan tangan dia, buat tashbik begini, pancar dalam bahasa Melayu lama. Saya semak tadi dalam kamus Dewan dia sebut ada pancar. Berpancar maksudnya menyilangkan jari ni. Jari-jari tangan dia dimasukkan antara satu jari tangan kanan ke jari tangan kiri. Dia buat begitu, kemudian diletakkan di celah paha, kata Syekh Idris. Dia rukuk dalam keadaan begitu. Tangan dia di antara dua celah paha dia. Kemudian ditegah oleh Nabi memperbuat yang demikian itu kerana menyerupai perbuatan Yahudi. Lalu Nabi tegah orang Islam ketika salat buat begini, buat berpancar begini. Dalam bahasa Arab sebut tashbik. Kemudian kata Syekh Idris, bermula letakkan tangan atas dua lutut, Bermula letak tangan atas dua lutut pada masa rukuk itu disuruh oleh syarak dengan dalil hadis yang dikeluarkan, yakni yang diriwayatkan oleh Tirmizi ini katanya. Jadi meletakkan dua tangan di atas lutut itu ada arahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara buktinya iaitulah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang berbunyi an Abi Abdurrahman As-Sulami qala lana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang bermaksud diriwayatkan daripada Abi Abdurrahman As-Sulami katanya, telah berkata bagi kami oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu demikian ini, yakni Umar berkata kepada kami. Diterjemah di sini telah berkata bagi kami oleh Umar, maksudnya yang berkata-kata itu adalah Umar. Umar berkata kepada siapa?
kepada Abi Abdurrahman As-Sulami dan sahabat-sahabat dia. Abi Abdurrahman As-Sulami maksudnya dia ni tabi'i, di kalangan tabi'in. Umar bagi tahu kepada mereka dengan berkata, innar rukaba sunnat lakum fakhudhu birrukab. Yang bermaksud meletakkan tangan atas dua lutut di dalam sembahyang itu bukanlah reka-rekaan orang sahaja, bahkan telah disyarakkan dan disuruhkan oleh Nabi perbuat demikian bagi kamu sekalian. Itu terjemahan secara makna lah. Kalau terjemahan mudahnya, inna rukab, sesungguhnya rukab ni rukbah, sesungguhnya lutut-lutut, dia plural kepada rukbah. Sesungguhnya lutut-lutut, yakni meletakkan dua telapak tangan di atas lutut di dalam salat ketika rukuk, sunnat lakum, yakni telah disunnahkan kepada kamu semua. Itu yang Syekh Idris kata, bukanlah rekaan orang sahaja. Maksudnya dia telah disunnahkan. Bila sebut telah disunnahkan, maknanya sunnah Rasulullah telah disunnahkan kepada kamu semua. Fakhudhu birrukab, maka hendaklah pegang oleh sekalian kamu dengan dua lutut ketika rukuk waktu salat. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Sa'ad dan Anas dan Abi Hamid dan Abi Usaid dan Sahal ibnu Sa'ad dan Muhammad ibnu Maslamah dan Abi Mas'ud. Kata Abu Isa, maknanya hadis ini bukan sahaja diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman As-Sulami daripada Umar bin Al-Khattab, bahkan hadis yang dengan maksud yang sama juga telah diriwayatkan dari beberapa orang sahabat, termasuk Sa'ad, termasuk Anas, termasuk Abi Hamid, termasuk Abi Usaid, Sahal ibnu Sa'ad. Ramai sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Kata Abu Isa, bermula hadis Umar bin Al-Khattab ini ialah hadis hasan lagi sahih. Intaha. Maksudnya hadis ini hadis yang sahih dan telah dikeluar akan dia oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Bukan Tirmizi sahaja meriwayatkan hadis ini dalam kitab sunan beliau, bahkan Al-Imam Al-Bukhari demikian juga Imam Muslim juga telah meriwayatkan hadis yang sama di dalam kitab sahih mereka berdua. Jadi kita tahu selepas ni, perbuatan kita meletakkan tangan di atas kedua lutut itu termasuk di dalam perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Islam dia perlu rasa perkara tu. Ketika dia salat, dia letak tangan dia di atas dua lutut, dia perlu menghadirkan ingatan. Itulah yang diajar oleh Rasulullah di rukuk di dalam salat, seperti mana rukuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana salat ini merupakan ibadah kepada Allah. Lalu Allah Ta'ala bagi tahu, ambil ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul telah datangkan, bawakan kepada kamu, apa yang Rasul telah ajarkan kepada kamu, maka ambil kesemuanya. Apa yang Rasulullah tegah daripada melakukan perkara tersebut, maka hendaklah kamu semua menjauhinya. Lalu ketika kita rukuk, kita tahu, sedar perkara itu. Semua maklumat yang kita ada waktu kita mengaji, kita ingat dalam salat kita menyembah Allah berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 331 kata Syekh Idris masalah letak tangan atas lutut dan hukumnya. Sekarang kita tahu ada perintah dari Rasul, dari Nabi meletakkan dua tangan di atas dua lutut. Sekarang perkara berikutnya yang nak diketahui, apa hukumnya meletakkan dua tangan itu. Kata Syekh Idris, kata Abu Isa At-Tirmizi, dan bermula amal atas hadis di dalam masalah 330, hadis yang kita baca sebentar tadi, di sisi ahli ilmu dan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in dan mereka yang kemudian daripada mereka itu. Maknanya hadis ini tidak ada pembatalan hukum. Hukum dia valid, diamalkan oleh para sahabat, diamalkan oleh para tabi'in, diamalkan oleh para atba'ut tabi'in dan ulama-ulama selepas daripada itu. Perkara yang seumpama ini kita perolehi di dalam kitab Jami'ut Tirmizi ataupun Sunanut Tirmizi. Kita tak akan jumpa di dalam Sahihul Bukhari dan di dalam Sahih Muslim, kita tak akan jumpa perkara.
Perkara ni termasuk di dalam keistimewaan kitab At-Tirmidzi berbanding Bukhari dan Muslim. Apa keistimewaan dia? Iaitulah dia ada sisi fiqh yang ada di dalam kitab dia, tak ada di dalam Bukhari dan Muslim. Bukhari Muslim istimewa dari sudut seni hadis, ilmu-ilmu hadis. Tetapi di dalam At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi ataupun Jami' At-Tirmidzi, keistimewaan dia ada sisi fiqh dia. Apa dia? Termasuk di dalam fiqh, iaitulah memastikan sesuatu hadis itu kandungan maknanya tidak ada sesuatu yang membatalkan. Kerana kita kena tahu di dalam ayat Al-Quran, di dalam hadis Nabi, antara salah satu perkara yang perlu kita tahu, ilmu yang dibahaskan oleh para ulama, iaitu dah dinamakan ilmu An-Nasikh wal Mansukh. Ada ayat Al-Quran dan hadis ini dibatalkan oleh ayat yang datang kemudian, dibatalkan oleh hadis yang datang kemudian. Dia ada begitu. Jadi dari sudut fiqhnya, kita bukan hanya sekadar perlu memahami ayat Al-Quran. Kalau kita merujuk kepada hadis, kita bukan hanya sekadar mesti mengetahui darjat hadis sahih ataupun tidak. Kita juga perlu tahu sesuatu hadis itu kalau dia sahih, kandungan ataupun hukum yang dibawa oleh hadis itu apakah masih valid ataupun telah berlaku pemansuhan, pembatalan hukum. Perkara itu, apa itu tujuan Al-Imam Tirmidzi sebut ni? Dia kata apa? Dia kata beramal dan bermula amal atas hadis dalam masalah 330 yang kita baca sebentar tadi di sisi ahli ilmu. Yang ni para ulama mengamalkan hadis tu, menunjukkan hukum yang dibawa, amalan yang terkandung di dalam hadis itu valid, berterusan sehingga Rasulullah wafat. Ulama amalkan, maksudnya tidak ada pembatalan kepada hukum tersebut. Ini penting. Ini penting, terlampau penting perkara ni. Kalau Al-Imam Tirmidzi tak ada buat benda ni, kita confuse. Hadis ni betul ke? Tak ada pembatalan ke selepas daripada tu? Jadi bila Imam Tirmidzi tolong bagi tahu, kita dah tahu dah, tidak ada pembatalan. Itu tujuan dia sebut perkara tu. Tiadalah, kata dia lagi, tiadalah ada perselisihan antara mereka itu, yakni tak ada perbezaan di kalangan ulama pada yang demikian, yakni ada perintah dari Rasulullah meletakkan dua tangan di atas dua lutut. Tidak ada perbezaan di kalangan ulama, melainkan barang yang diriwayatkan dia daripada Ibnu Mas'ud dan setengah daripada segala sahabatnya. Melainkan ada riwayat daripada Ibnu Mas'ud dan sahabat Ibnu Mas'ud. Siapa dia? Iaitulah Alqamah dan Al-Aswad. Apa mereka kata? Bahawasanya mereka itu adalah mengumpulkan tangannya, taruh di hadapan celah kangkang. Ada nukilan daripada Ibnu Mas'ud. Demikian juga Alqamah dan Al-Aswad, yang mana ketika rukuk di dalam salat mereka buat tadi, pancar tashbih ni, dan dia letak tangan tu di antara dua paha mereka. Kata Abu Isa, dan bermula mengumpulkan tangan taruh celah kangkang pada masa rukuk itu dimansuhkan dia di sisi ahli ilmu. Maknanya meletakkan, buat tangan begini, letak antara dua celah paha tu, telah dibatalkan hukum dia. Siapa yang kata begitu? Para ulama kata begitu. Kerana telah berkata Sa'ad ibn Abi Waqqas, adalah kami memperbuat demikian itu, maka ditegah akan kami daripadanya, yakni akan sebagai tegah karahah, dan disuruh akan kami, yakni akan sebagai suruh sunat, bahawa menghantarkan segala tangan itu atas segala lutut. Maknanya hukum meletakkan kedua tangan di atas lutut, hukumnya apa? Sunat. Perintah itu adalah perintah sunat. Meletakkan tangan
begini di celah-celah paha, hukum dia makruh. Pada peringkat awal orang Islam salat begitu, tetapi telah ditegah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amal yang kekalnya adalah meletakkan dua tangan di atas dua lutut. Kemudian kata dia lagi, jelas boleh faham? 332 kata dia, masalah letak tangan atas lutut dan sekurang-kurang rukuk. Kata Imam Nawawi di dalam syarah Muslim, bermula mazhab kita dan mazhab ulama semuanya bahawasanya sunat meletakkan dua tangan atas dua lutut dan makruh mengumpulkan dia di celah paha seperti kenyataan di dalam masalah 331 itu, melainkan Ibnu Mas'ud dan dua apa tu? Dua taulannya. Dan dua taulannya iaitulah Alqamah dan Al-Aswad. Tiga orang ni kata boleh letak tangan begini di celah paha. Mereka masih melakukan perkara itu. Maka bahawasanya berkata mereka itu sunat mengumpulkan celah paha. Kerana sebab apa dia berkata begitu? Kenapa Ibnu Mas'ud, Alqamah dengan Al-Aswad berpandangan sedemikian? Kata Al-Imam Nawawi, kerana tiada sampai khabar, yakni hadis, akan mereka itu, tak sampai hadis kepada mereka itu yang menasakhnya, hadis yang melarang buat perkara itu, yang membatalkan perkara itu, tak sampai kepada mereka. Dan ialah hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, iaitulah hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas yang mana beliau berkata Nabi melarang meletakkan dua tangan di celah-celah paha. Dan yang betulnya ialah barang yang berjalan atasnya jumhur, yakni majoriti sahabat dan para ulama, kerana sabit nasakhnya yang sarih, kerana telah pasti ada hadis yang membatalkan keharusan meletakkan dua tangan di celah-celah paha. Dan yang betul ialah barang yang berjalan atasnya jumhur. Dah baca dah. Kata Syafi'i di dalam Al-Um, dan bermula sekurang-kurang. Yang kita baca sebentar tadi, dia jelaskan kenapa Ibnu Mas'ud, Alqamah dengan Al-Aswad masih ketika salat dia meletakkan dua tangan dia di celah paha. Kenapa? Kata Al-Imam Nawawi, kerana tak sampai hadis kepada dia. Nabi tegah perbuatan tersebut, tak sampai hadis. Jadi tuan-tuan kena tahu, ada di kalangan ulama ni yang tak sampai hadis kepada mereka. Tak sampai hadis kepada mereka, kerana bukan setiap ulama menghimpunkan hadis ada pada mereka semua hadis. Tak ada orang begitu. Bahkan Umar bin Al-Khattab sendiri ada hadis yang dia tak tahu. Antara yang saya ingat iaitulah hadis tentang istizan yang disampaikan kepada Umar oleh Abu Musa, tak salah saya, Abu Musa Al-Asy'ari. Satu hari pernah datang kepada Umar, pernah berjanji dengan Umar dia nak jumpa Umar pada waktu sekian-sekian. Umar di rumah tunggu, Abu Musa tak datang-datang. Kemudian Umar berjumpa dengan Abu Musa, Umar marah. Umar tanya kepada Abu Musa, kamu janji nak jumpa aku sekian-sekian pada sekian-sekian waktu, tapi aku tunggu kamu tak datang. Abu Musa kata, wahai Umar, aku pergi rumah kamu, aku beri salam tapi kamu tak jawab. 3 kali aku beri salam, kamu tak jawab, aku balik. Umar terkejut. Umar kata, pasal apa kamu balik? Kenapa tak terus bagi salam sampai aku dengar? Kata Abu Musa Al-Asy'ari, Nabi yang bagi tahu, jika kita pergi rumah orang, bagi salam 3 kali, maksudnya kita minta izin untuk berjumpa dengan dia. Dia tak jawab, Nabi suruh balik. Umar terkejut. Maknanya Umar tak tahu hadis istizan tu. Abu Musa Al-Asy'ari yang lebih tahu hadis itulah. Maknanya ada beberapa hadis yang tidak sampai pada sebahagian ulama. Lalu ulama yang tak ada hadis tu, dia memperbetulkan. Sebab tu dalam Islam ni begitulah sikap orang Islam, kena berlapang dada, mereka kena mencari kebenaran. Kalau sampai kepada mereka kebenaran, maka wajib mereka terima kebenaran tersebut. Sekalipun kebenaran itu berbeza dengan pandangan yang dinyatakan oleh ustaz mereka, guru mereka. Sebab tu ahli sunnah memusuhi sikap ta'asub, fanatik, tak boleh.
Sama seperti dalam masalah ni, Ibnu Mas'ud tak sampai kepada dia hadis melarang menghimpunkan tangan dan diletakkan di celah paha. Dia tak sampai hadis tu. Lalu dia beramal dengan perkara yang telah pun dimansukhkan hukumnya. Baik, berikutnya kata Syafi'i di dalam dan bermula sekurang-kurang sempurna rukuk itu bahawa meletakkan tangan atas dua lututnya. Maknanya yang seseorang dikatakan telah melakukan rukuk apabila kedua-dua telapak tangannya sampai kepada lutut. Dia telah melakukan rukuk. Maka apabila memperbuat seseorang dengan sekurang-kurang yang wajib atasnya, yakni menyampaikan kedua telapak tangannya ke atas kedua lututnya, dia telah buat perkara itu. Di dalam rukuk tiadalah atasnya ulang rakaat itu. Maksudnya rukuk itu sah. Rukuk itu sah. Sebagai contoh, kalau boleh saya bergerak di sini, sebagai contoh tuan-tuan berdiri, kita nak rukuk, kalau sampaikan dua tangan kepada kepada lutut, tuan tengok. Sampaikan dua tangan kepada lutut, ni dah sampai dah. Katalah ada orang dia rukuk begini. Subhana rabbiyal azim. Sempurna tak rukuk begini? Tak sempurna, tetapi sah tak rukuk begini? Sah tak? Sah. Dia baca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Sami Allahu liman hamidah. Sah tak rukuk dia tersebut? Jawapan dia sah. Kalau dia letak, dia rukuk Allahu Akbar, dua tangan tak sampai kepada lutut begini, contohnya Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Sami Allahu liman hamidah. Sah tak rukuk dia? Dia letak kat atas paha, bukan di atas lutut, atas paha. Sah tak rukuk dia? Tak sah. Tidak sah. Dia minimum dinamakan rukuk meletakkan apabila seseorang menundukkan badan dia pada kadar dua telapak tangan dia dapat menyentuh dua lutut dia. Maka apabila dia buat begitu, dia telah melakukan rukuk yang difardukan kepada dia. Kerana itu Imam Syafi'i kata tiadalah atasnya ulang rakaat itu kalau dia buat begitu. Jelas? Ada soalan setakat ni? Berikutnya, babu ma jaa annahu yujafiya yadayhi an jambayhi fi ruku'. Bab yang telah datang ia bahawasanya merenggangkan dua siku tangan daripada dua lambungnya di dalam rukuk. Merenggangkan dua siku tangan, kita rukuk, rupa-rupanya ada perintah, ada anjuran supaya kita merenggangkan dua siku kita dari dua rusuk kita. Ada anjuran untuk melakukan perkara tersebut. Lalu kata Syekh Idris, ketahuilah kiranya ya saudaraku, bermula sembahyang dengan merenggangkan dan mencakahkan, bahasa lama tuan-tuan, dan mencakahkan sedikit dua siku di dalam masa rukuk itu telah disuruh syarak akan dia dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi. Demikian bunyinya, an Abbas ibni Sa'din qala ijtama'a Abu Humaid, Hamid ataupun Humaid, ijtama'a Abu Humaid wa Abu Usaid wa Sahlun ibnu Sa'din wa Muhammad bin Maslamah, yang bermaksud diriwayatkan daripada Abbas ibnu Sahal bin Sa'ad
katanya telah berhimpun, ni Abbas nama orang dia, Sahal pak dia, Sa'ad tok wan dia. Kata Abbas telah berhimpun 4 orang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu tempat kerana muzakarah, yakni beringat-ingat, muzakarah perbincangan ilmu. Kata Syekh Idris, beringat-ingat ilmu. Iaitu pertamanya, siapa dia 4 orang sahabat tu? Yang pertamanya Abu Humaid As-Sa'idi. Betul, Abu Humaid As-Sa'idi, betul. Yang bernama batang tubuhnya dengan nama Abdurrahman bin Sa'ad ibn al-Munzir. Itu yang pertama. Dan keduanya Abu Usaid As-Sa'idi, yang bernama batang tubuhnya dengan nama Malik ibn Rabi'ah. Abu Humaid, Abu Usaid itu bukan nama sebenar, iaitulah dia kunyah. Kunyah ni gelaran yang bermula dengan Abu ataupun Ummu. Kalau lelaki Abu lah, yang bermaksud bapa. Orang Arab suka buat begitu. Orang Arab ni suka gelarkan orang dengan panggilan awalnya bapa. Bapa Muhammad. Kalau macam ni Abu Humaid, bapa Humaid. Biasanya Humaid itu anak dia, biasanya anak sulung dia, biasanya. Abu Usaid maksudnya, oi bapa Usaid, oi bapa Usaid, dia begitu. Saya ingat orang Melayu pun ada, tapi tak jadi gelaran kan. Dia tak masyhur, tapi ada juga kadang-kadang. Kan ada juga. Sebahagian orang dia panggil suami dia Pak Hang kan. Pak Hang dia panggil. Suami pula panggil isteri Mak Hang. Itu lebih kurang macam kunyah. Lebih kurang macam kunyah, gelaran sebenarnya. Jadi Syekh Idris dia perkenalkan sahabat ni nama sebenar dia apa. Ini satu seni lah dalam pengajian hadis ni. Kita kenal gelaran dan kita kenal siapa tuan tubuh badan dia. Itu 2 orang. Dan ketiganya Sahal ibnu Sa'ad, dan keempatnya Muhammad bin Maslamah. Yang ni nama sebenar, tak ada gelaran. Apakala telah berhimpun mereka itu lalu bersama-sama muzakarah pada bicara sembahyang. Kata Tirmizi fadzakkaru salat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakkaru salat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka beringat-ingat mereka itu akan kelakuan sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini mereka saling berbincang macam mana salat yang dilakukan oleh Rasulullah. Kita pernah buat macam tu tak? Kita tak pernah, ataupun kita jarang sekali berbicara tentang bagaimana salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya kita buat begitu. Kita duduk ramai-ramai, macam mana Rasulullah salat macam mana? Lalu kita cerita apa berdasarkan pengetahuan yang ada pada kita. Tak boleh kita kata sikit-sikit Nabi. Ikut ulama lah, mana boleh kita cakap macam tu. Memang kita kena ikut Nabi lah. Tak ada ulama yang tak ikut Nabi, semua ulama ikut Nabi. Jadi kita sampaikan maklumat berdasarkan apa yang kita belajar dari ulama tentang salat Nabi. Tiba-tiba ada kawan kita kata, ustaz aku mengaji, dia tak kata begitu. Oh, pasal apa ustaz tu kata lain? Ustaz tu kata apa amalan-amalan sekian-sekian ni tak betul dengan sunnah Nabi nya. Kita kata, oh betul ke begitu? Ataupun kita kata, tak, yang aku amalkan tu berbeza dengan kamu, kerana ustaz aku faham berbeza dengan apa yang kamu faham. Hadis yang kamu faham tu ustaz aku tahu juga, tapi dia faham berbeza. Itu sunnah, kedua-duanya sunnah. Maksudnya ustaz A berbeza dengan ustaz B dalam memahami sesuatu hadis. Kalau orang tanya, mana satu sunnah? Kedua-duanya sunnah. Yang A berdasarkan pemahaman ustaz A, sunnahnya demikian-demikian. Berdasarkan pemahaman ustaz B, sunnahnya demikian dan demikian. Itu kita, kalau begitu, maknanya kita berbeza dalam memahami sunnah Nabi. Selesai masalah. Tapi kalau ada orang kata muzakarah kita kata
Kawan kita sebut satu perkara yang ustaz kita terang dah. Yang perkara itu bukan orang kita buat. Contoh mudah contoh, bagi salam solat orang kita selalu hangguk dululah. Sekarang ni alhamdulillah dah berkurang kan. Dia suka bagi hangguk, fil alamin innaka hamidum majid. Dia nak salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dia suka tunduk begitu kan, walaupun benda tu sedikit tak membatalkan salat. Tapi kita muzakarah ilmu, perbincangan ilmu, bagaimana salat Rasulullah. Lalu kita bagi tahu kepada kawan kita, setahu aku berdasarkan maklumat yang aku belajar dari ustaz, tidak termasuk dalam sunnah Nabi dalam salat hangguk kepala di antara dua salam. Tak ada. Lepas tu kawan kita kata, memanglah, tapi apa salahnya buat? Tak boleh macam tu. Pasal salat ni mesti ikut Rasulullah. Bila kita setuju tak ada Rasulullah tak buat, maka kita kata, betul lah, masyarakat kita tu tersilap. Kita pun tak tahu bagaimana perkara itu boleh berlaku. Dan saya percaya perkara tu tuan-tuan barangkali ada dalam masyarakat Melayu je. Masyarakat Arab tak nampak pula orang Arab buat macam tu. Tapi kalau tengok dari jauh, semua kata orang perempuan tengok pakai telekung, hangguk kepala antara dua salam tu, confirm orang Melayu. Kalau kita pergi kat Mekah kan, nampak hangguk kepala, assalamualaikum warahmatullahi, confirm orang Melayu. Orang Arab rasanya tak pernah tengok lah, tak tahu lah. Orang lelaki pun sama. Kita tengok dari belakang, kita tak kenal orang Melayu mana, orang Arab mana kan. Tapi kalau hangguk kepala tu, confirm orang Melayu. Bukan kita nak hina perbuatan itu, tapi kita nak kena bagi tahu salat mesti ikut cara Rasulullah. Bila Rasulullah tak buat, maka semua orang ramai kena terima, tinggalkan amalan tersebut dan tak perlu diikuti. Jangan duk bila ada ustaz bagi tahu, dia pun ni sikit-sikit sunnah, sikit-sikit salah, dia pun ni wahabi dan seorang. Tak boleh begitu. Tak boleh hukum begitu. Semua orang sayangkan sunnah, berusaha mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi contoh apa? Contoh duduk tawarruk ke iftirash? Duduk tahiyat akhir kan? Duduk sengit tu kah ataupun duduk macam duduk antara dua sujud? Itu perbezaan pandangan ulama. Ataupun ketika kita nak bangun rakaat yang berikutnya, ada iftirash ataupun tidak? Ada duduk istirahah ataupun tidak? Duduk istirahah. Kita sujud dua kali rakaat pertama, nak bangun rakaat kedua, kita disunatkan duduk seketika ataupun kita tak sunat duduk seketika, terus bangun je. Ada orang dia belajar, aku belajar, ustaz aku kata tak ada duduk istirahah tu. Kawan ni seorang lagi kata, ustaz aku ajak kata ada duduk istirahah. Duduk istirahah kan, duduk seketika. Yang kata tak ada, yang kata ada, pasal apa ustaz kamu kata tak ada? Ustaz aku kata hadis yang diriwayatkan tentang Rasulullah ada duduk istirahah diriwayatkan oleh seorang sahabat sahaja, dan seorang sahabat itu pula di kalangan sahabat yang lewat masuk Islam. Dia masuk Islam ketika penghujung hayat Rasulullah, ketika Rasulullah dah tua dan uzur. Dan Rasulullah ni ketika Rasulullah tu ujung usia baginda, Rasulullah ni gemuk sikit, berisi sikit badan. Lalu usia pun dah tua. Lalu Rasulullah rasa tak mampu ataupun berat untuk bangun terus berdiri rakaat yang berikutnya. Sebaliknya Rasulullah duduk istirahah seketika untuk bangun rakaat berikutnya, untuk boleh ni kan, lajak bangun berikutnya. Lalu kerana itu ustaz aku kata, Nabi buat perkara itu bukan kerana ia termasuk di dalam sunat salat, tetapi Nabi buat perkara itu kerana ada keperluan, yakni rasa susah untuk bangun terus, melainkan Nabi kena duduk seketika terlebih dahulu. Ustaz, kerana itu ustaz aku kata orang yang tak ada keperluan tak ada duduk istirahah pada dia. Ustaz hang kata apa pula? Hadis yang hang habang tu ustaz aku pun tahu juga, tapi dia kata mana hang tahu Rasulullah duduk istirahah kerana tua? Mana hang tahu? Rasulullah habaq? Rasulullah tak habaq. Sekarang ni aku tanya dekat hang, Rasulullah buat tak duduk tu? Dia kata buat lah. Bila Rasulullah buat? Di hujung usia. Bila Rasulullah buat di hujung usia? Jadi syariat tak? Jadi syariat.
Aku faham begitu, ustaz aku faham begitu. Oh, Masya Allah, dua-dua kita jumpa hadis yang sama tetapi pemahaman yang berbeza. Maka kedua-duanya mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harmoni tak? Harmoni. Orang Islam bersatu tak? Orang Islam bersatu. Tak ada kelahi berkelahi di antara orang Islam. Begitulah yang dituntut di dalam agama. Seterusnya, hingga berkata seorang daripada orang itu sebagai kata Tirmizi ataupun sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Faqala Abu Humaid, ana uallimukum bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud maka kata seorang yang bernama Abu Humaid, kamu semua kurang ingat daripada aku akan kelakuan sembahyang Nabi pada satu tempat ini. Akulah yang lebih tahu dan lebih ingat daripada kamu sekalian dengan sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan sebagai ingat sungguh-sungguh, iaitu Nabi sembahyang begini, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'a fawada'a yadayhi ala rukbatayhi ka'annahu qabidun 'alayha. Bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang yakni baginda sembahyang dengan mengangkat takbiratul ihram dan mendatangkan bacaan fardu tu. Mendatangkan bacaan fardu dan sunat hingga ia rukuk. Maksudnya Nabi buat selepas takbiratul ihram tu, Nabi buat benda-benda yang fardu, Nabi buat benda-benda yang sunat. Ini dalam hadis tak ada, tak sebut. Tapi Syekh Idris dia yang terang. Tak ada, bukan terjemah hadis. Dia terang dari dia sendiri. Maka apabila rukuk yakni apabila baginda rukuk, maka meletak baginda akan dua tangannya atas dua lututnya. Aku lihat letaknya itu bukanlah ambil nama letak sahaja, bahkan seolah-olah memegang ia atasnya, yakni seperti rangkum lutut itu dengan merenggangkan, betul, dengan merenggangkan jari hujungnya membetuli kiblat, betul. Tidaklah pula serong ke kanan atau ke kiri segala jari itu. Macam mana tu? Fawada asal hadis kita baca sekali lagi. Maka apabila rukuk maka meletak akan dua tangannya atas dua lututnya. Jelas dua tangan di atas dua lutut. Bahkan di dalam hadis sebut ka'annahu qabidun 'alaiha. Qabid ini genggam. Jadi seperti seolah-olah Nabi genggam dua lutut itu, bukan hanya letak, tapi seperti pegang dua lutut itu. Kata dia lagi, aku lihat letaknya itu bukanlah ambil nama letak sahaja, bukan letak saja letak, bahkan seolah-olah memegang ia, yang saya sebut tadi genggam, memegang ia atasnya, ini genggam lutut, yakni seperti rangkum lutut itu dengan merenggangkan jari, pegang dengan dalam keadaan jari direnggangkan, menggenggam kepala lutut lah kita katakan. Kemudian merenggangkan jari, hujungnya membetuli kiblat. Ni yang wa wattara. Disebut sini merenggangkan jari, hujungnya membetuli kiblat. Tidaklah pula serong ke kanan atau kiri segala jari itu. Kita baca bagi habis. Wa wattara yadayhi fanahahuma an jambaihi, dan melentur ia akan dua tangannya, yakni siku ni, yakni dicegahkannya
keluar akan dua siku tangannya sampai renggang belakang dua apa tu? Ha? Hingga renggang belakang dua kucing-kucingnya daripada lambungnya. Maka apabila meluntur Nabi akan dua tangannya itu, maka rengganglah kedua kucing-kucingnya daripada dua lambungnya, yakni rusuknya. Maka telah berkata Abu Isa At-Tirmidzi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Anas. Kata Abu Isa lagi, bermula hadis Abi Humaid itu hadis hasan lagi sahih. Yang ni bermula dari perkataan aku lihat letak itu bukanlah ambil, itu jelas. Dengan merenggang jari hujungnya membetuli kiblat. Yang ni saya tangguh untuk saya terang pada kuliah minggu hadapan. Saya tak faham apa maksudnya. Ha? Jari hujungnya membetuli kiblat. Dia terang di situ. Tapi tak menghadap kiblat jari, hujung jari itu ke bawah. Boleh faham begitu. Tapi dia masalahnya dalam lafaz Arab tak ada benda tu. Dalam lafaz Arab tak ada benda tu. Dia sebut wa wada'a yadayhi ala rukbatayhi ka'annahu qabidun 'alayha, seolah Nabi genggam 'alayha. Genggam kiblat. Dan genggam lutut. Saya tangguh untuk saya tengok apa maksud qabidun 'alayha. Genggam, adakah ulama lain terang apa maksud yang Syekh kata tak ke kiri dan ke kanan, insya-Allah. Seperti rangkum lutut itu dengan merenggangkan jari hujungnya membetuli kiblat. Kali ini saya akan rujuk balik insya-Allah. Kemudian renggang yang berikutnya 334, masalah renggangkan. Betul? Ni tak ada ni pula. Tak ada pula dalam ejaan ni. Renggangkan dua siku daripada rusuk, apa hukumnya? Apa hukum kita jarakkan sikit dua siku dari rusuk kita? Kata Abu Isa, dan ialah yakni seperti di dalam hadis pada masalah 333 itulah yang telah memilih akan dia oleh ahli ilmu bahawa merenggang oleh seorang yang sembahyang itu akan dua tangannya daripada dua lambungnya dalam rukuk dan sujud. Mana ulama berpandangan itu termasuk di dalam anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dah tentulah ia bukan termasuk dalam perkara yang wajib. Dah tentulah ia bukan termasuk dalam perkara yang wajib, bahkan dia termasuk di dalam kesempurnaan rukuk dan sujud, sunat. Termasuk dalam perkara yang sunat. 335, masalah rukuk dan sekurang-kurangnya. Kata Syafi'i di dalam Al-Um, dan bermula sekurang-kurang sempurna rukuk itu bahawa menghantarkan dua tapak tangannya atas dua lututnya, seperti yang kita dah bincangkan sebelum ni. Maka apabila memperbuat ia, maka sungguhnya mendatang ia dengan sekurang-kurang barang yang wajib atasnya pada rukuk, hingga tiada ada atasnya mengulang ini rakaat. Dan jika tiada mengucap zikir di dalam rukuk itu sekalipun, kerana firman Allah Ta'ala, irka'u wasjudu, artinya hendaklah rukuk sekalian kamu dan sujud sekalian kamu. Maka apabila rukuk ia dan sujud, maka sungguhnya mendatang ia dengan fardu. Siapa yang rukuk dengan bentuk yang paling minimum seperti yang kita terangkan sebentar tadi, walaupun dia tidak bertasbih, dia tak sebut pun subhana rabbiyal azim wa bihamdi, dia senyap. Dia letak dua tangan dia sampai ke di atas dua lutut pun dia senyap. Dia tamakninah, dia senyap. Sah tak rukuk dia? Maka jawapan dia sah. Kerana membaca tasbih di dalam rukuk hukum dia sunat. Apa dalil hukum sunat baca tasbih dalam rukuk? Kerana di dalam Al-Quran Allah sebut irka'u wasjudu, rukuk dan sujudlah. Allah Ta'ala tak kata irka'u wa'azzimu rabbahum fi sujud. Allah Ta'ala tak kata begitu. Rukuklah dan agungkanlah Tuhanmu di dalam rukuk. Allah Ta'ala tak sebut begitu. Sebaliknya Allah Ta'ala sebut irka'u, sujud, rukuklah kamu semua.
wasjudu, sujudlah kamu semua. Allah Ta'ala tak kata wasjudu wasabbahu rabbakum, sujudlah kamu semua dan bertasbihlah kepada Tuhan kamu. Allah Ta'ala tak kata begitu. Hanya sekadar Allah Ta'ala kata wasjudu dan sujudlah kamu semua. Maka yang wajibnya adalah semata-mata rukuk dan sujud. Adapun bacaan di dalam rukuk dan sujud, hukum ni adalah sunat. Kita berhenti seketika untuk azan. Kerana firman Allah Ta'ala irka'u wasjudu, artinya hendaklah rukuk sekalian kamu dan sujud sekalian kamu. Maka apabila rukuk dia ulama menghukumkan sunat bacaan tasbih di dalam rukuk dan sujud, bukan hanya sekadar ayat Al-Quran ini, bahkan berdasarkan hadis Nabi juga. Antara yang kuat iaitulah hadis al-musi'u salatahu, hadis orang yang sembahyang dengan cara yang salah. Nabi hanya mengajarkan dia ketika rukuk, Nabi kata thummarka'u, thummarka', Nabi kata thummarka' hatta tatma'inna raki'an, kemudian hendaklah kamu rukuk dan tamakninah. Nabi tak sebut tasbih. Hadis itu menguatkan lagi, menghuraikan lagi maksud irka'u wasjudu, iaitulah yang wajib hanya rukuk dan sujud. Adapun bacaan di dalam rukuk dan sujud tidak wajib. Maka apabila rukuk yakni seseorang yang sembahyang, dan sujud, maka sungguhnya mendatang ia dengan fardu. Jika dia rukuk, dia sujud, sekalipun tidak bertasbih, dia telah melakukan kefarduan yang difardukan ke atasnya. Kata Syekh Idris lagi, dan bermula zikir di dalamnya, yakni di dalam rukuk dan sujud itu sunat ikhtiar, sunat yang diberi pilihan. Tiadalah kusukakan meninggal dia, tetapi aku tak suka seseorang yang sengaja meninggalkan zikir di dalam rukuk dan sujud. Dan barang yang diajar oleh Nabi SAW akan laki-laki daripada rukuk dan sujud, pada halnya tiada tersebut zikir. Hadis yang saya terang kepada tuan-tuan sebentar tadi, iaitulah Arab Badui yang salat dengan cara yang salah. Nabi ajak dia cara salat yang diterima, yang sah. Nabi tidak menyebut zikir di dalam rukuk dan sujud. Maka menunjukkan bahawasanya zikir padanya, yakni zikir ketika rukuk dan sujud, sunat ikhtiar, sunat yang diberi pilihan. Nak buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Tetapi Imam Syafi'i kata, aku tak suka kalau orang sengaja tidak berzikir ketika rukuk dan sujud. Bahkan kita tidak sepatutnya tidak berzikir ketika rukuk dan sujud. Kerana setelah kita terang di awal tadi, semua kita berusaha nak menunaikan salat cara seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah tidak pernah meninggalkan zikir di dalam rukuk dan sujud. Maka sepatutnya orang Islam tidak meninggalkan zikir ketika rukuk dan sujud, walaupun sekali. Kalau kalut sangat, zikirlah sekali. Subhana rabbiyal azim, ataupun subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ataupun ketika sujud subhana rabbiyal a'la, cukup dah, memadai dah. Ataupun subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, cukup, sekali pun cukup, telah mendapat pahala membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Masalah 336, rukuk tangan kudung bagaimana? Wallahu ta'ala alam. Kita tangguh kuliah minggu hadapan insya-Allah. Tuan-tuan ada soalan, dipersilakan. Ada soalan apa-apa? Ya. Ya, sekali. Ketika i'tidal bagi makmum, apabila imam menyebut sami Allahu liman hamidah, apakah makmum menyebut sami Allahu liman hamidah juga, ataupun makmum tak perlu sebut sami Allahu liman hamidah, sebaliknya sebut rabbana walakal hamdu? Isu ini juga isu khilaf, ulama berbeza pandangan juga. Sebahagian ulama berpandangan bila salat berjamaah, ketika i'tidal, makmum tak perlu mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kerana dalam hadis Nabi sebut, apabila imam menyebut sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka kamu semua makmum katalah rabbana walakal hamdu. Begitu.
Lalu sebagian ulama kata makmum hanya sebut Rabbana walakal hamdu. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua dia kata tak. Pandangan kedua kata bila imam i'tidal dalam salat berjamaah, sami'allahu liman hamidah, makmum juga disunatkan menyebut sami'allahu liman hamidah. Nabi kata faqulu, maka sebutlah Rabbana walakal hamdu. Nabi bukan suruh, hadis itu tidak bermakna kita tak perlu sebut sami'allahu liman hamidah. Kerana sami'allahu liman hamidah itu adalah bacaan ketika pergerakan. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu bacaan ketika i'tidal. Boleh? Jadi bila imam sebut sami'allahu liman hamidah, sepatutnya hampa semua sebutlah sami'allahu liman hamidah, tetapi jangan berpada dengan sami'allahu liman hamidah. Bila dah berdiri itu, sebutlah Rabbana walakal hamdu. Itu maksud hadis tu di sisi sebahagian ulama. Saya secara peribadi pegang pandangan yang mengatakan imam sebut sami'allahu liman hamidah, makmum pun sebut sami'allahu liman hamidah. Kerana itulah bacaan dalam salat. Itulah bacaan di dalam salat. Nabi kata idza raka'al imam farka'u. Apabila imam rokok, maka hendaklah kamu rokok. Imam sebut Allahu akbar nak rokok, kita sebut Allahu akbar. Atau kita senyap je. Imam dah sebut Allahu akbar, kita senyaplah. Subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim. Begitu. Tak. Dalam hadis tak sebut. Idza raka'al imam farka'u wa qulu Allahu akbar. Bila imam rukuk, maka kamu semua rukuklah dan sebutlah Allahu akbar. Hadis tak sebut. Tapi kenapa kita sebut Allahu akbar? Kerana itu bacaan di dalam salat. Maka sama juga sami'allahu liman hamidah, itu bacaan dalam salat. Nabi tak sebut. Nabi sebut bacalah Rabbana walakal hamdu, anjuran kepada makmum supaya menambah bacaan selepas menyebut sami'allahu liman hamidah. Kerana sami'allahu liman hamidah adalah bacaan ketika pergerakan, bangun dari rokok ke tegak berdiri i'tidal. Ketika dah tegak berdiri waktu i'tidal, maka bacaan yang disunatkan pada ketika itu ialah Rabbana walakal hamdu. Itulah wallahu a'lam. Itu pandangan yang saya pegang. Sama seperti sebahagian ulama, saya tak ingat, mungkin saya tak ingat yang kena buat saya makan lain. Mungkin itulah pandangan ulama mazhab Syafi'i. Setahu saya itu pandangan ulama mazhab Syafi'i, dan saya berpegang dengan pandangan mereka dalam masalah. Wallahu a'lam. Sama juga kadang-kadang kita ni buat satu kesimpulan yang itu isu lain lah. Itu isu memang ada wujud khilaf di kalangan ulama. Tapi saya nak sebut, bila tanya soalan begini, saya terlintas satu isu yang saya ada sebut dalam seminggu dua ni, iaitu isu sedekah subuh. Sedekah subuh tuan-tuan berlaku hasil daripada salah faham kepada hadis. Hadis tak sebut sedekah subuh. Hadis menyebut apabila terbit matahari pada setiap hari, akan ada dua malaikat di dua sisi matahari itu, dan kedua-dua mereka akan berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, kurniakanlah kepada orang yang bersedekah itu, mengeluarkan infak itu gantian lebih baik, dan kurniakanlah kepada orang yang mumsik, kedekut itu kerugian dan kemusnahan. Hadis kata ketika matahari terbit. Lalu ada orang buat kesimpulan singkat, dia kata sedekah subuh. Seolah-olah paling baik sekali waktu sedekah ketika waktu subuh. Hadis tak sebut pun begitu. Hadis sebut ketika terbit matahari. Bukan bermaksud waktu itu sahaja siapa yang sedekah dapat doa malaikat. Tak sebut pun langsunglah hadis tu. Sepanjang hari sesiapa yang bersedekah, dia dapat doa malaikat tu. Bahkan ada hadis lain yang menunjukkan malaikat yang sama bukan hanya keluar pada waktu subuh sahaja. Malaikat yang sama juga akan keluar ketika matahari terbenam. Keluar dan mereka berdoa dengan doa yang sama. Mereka berdoa dengan doa yang sama.
Antaranya tuan-tuan sekalian, antara buktinya iaitulah hadis daripada Abu Darda. Nabi SAW bersabda, "Ma tala'ati syamsu yawmin qattu illa bu'itha bi jambatayha malakan yunadiyan yusmi'ani ahlal ardi illa thaqalain ya ayyuhan nas halummu ila rabbikum fa inna ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha wa la abat syamsun qattu illa bu'itha bi jambatayha malakan yunadiyan yusmi'ani ahlal ardi illa thaqalain Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa." Yang bermaksud hadis ini, tidak terbit matahari, kata Nabi, setiap hari sama sekali, melainkan ada dua malaikat di dua sisi matahari berseru, dan seruan mereka berdua itu didengari oleh semua penghuni bumi melainkan jin dan manusia. Mereka berseru dengan berkata, "Wahai sekalian manusia, marilah mendapatkan keredaan dari Tuhanmu. Sesungguhnya apa yang sedikit dan cukup itu lebih baik berbanding apa yang banyak tetapi melalaikan." Kemudian Nabi kata lagi, tidak tenggelam matahari waktu bila ni? Waktu maghrib. Tidak tenggelam matahari sama sekali, melainkan terdapat malaikat di dua sisinya berseru, dan seruan mereka berdua itu didengari oleh semua penghuni bumi melainkan jin dan manusia. Dengan berkata, malaikat itu berseru dengan berkata, "Ya Allah, berikanlah kepada orang yang mengeluarkan infak itu gantian, dan berikanlah kepada orang yang kedekut itu kerugian." Hadis ini dinilai sahih oleh para ulama hadis. Maknanya tak ada sedekah subuh tu. Tak ada. Bila buat nama-nama ni menyebabkan orang Islam salah faham, seolah sedekah yang paling baik sekali sedekah subuh. Tak, sepanjang hari. Dan kita jangan sama sekali sempitkan kefahaman hadis. Nabi kata, doa yang malaikat sebut, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Munfiq ni orang yang mengeluarkan infak. Termasuk erti kata infak, suami yang mengeluarkan belanja kepada keluarga dia, itu munfiq, orang yang mengeluarkan infak. Infak sama ada yang wajib maupun yang sunat. Bukan hanya sekadar sedekah untuk orang luar. Sedekah pada keluarga itu termasuklah munfiqan khalafa, orang yang munfiq. Janganlah tuan-tuan tak sedekah pula lepas ni. Bukan itu maksud saya. Jangan ada faham seolah sedekah waktu subuh itu lebih afdal berbanding sedekah-sedekah yang lain. Tak betul. Tak betul sama sekali. Hadis, kalau kita kata hadis yang sebut tentang waktu subuh tu satu saja hadis, dia bukan bermaksud sedekah waktu subuh saja, bahkan sepanjang hari. Apatah lagi dikuatkan dengan lafaz yang lain yang mengatakan dua malaikat juga turun ketika matahari nak tenggelam. Kenapa tak buat sedekah maghrib? Kenapa tak ada sedekah maghrib, ada sedekah subuh? Kerana gopoh dalam nak buat satu benda, nak keluarkan satu benda baru yang orang lain tak sebut. Lalu kita gopoh tak semak betul-betul hadis. Lalu hasil kesan negatifnya banyak, iaitulah akan menimbulkan salah faham kepada masyarakat. Sedangkan sedekah itu sepanjang hari. Tuan-tuan sedekah pada waktu subuh 6.30. Sekarang ni pukul 6 kan? 6 berapa? 6 suku? Tak sampai 6-5 minit kot. Lebih kurang begitu. Tuan-tuan sedekah pada pukul 6-5 minit sebagai contoh, dengan tuan-tuan sedekah pada pukul 12 malam, dapat tak doa malaikat? Dapat. Kerana hadis tidak melimitkan waktu subuh dan waktu maghrib sahaja. Tak. Seorang suami yang mengeluarkan infak yang cukup kepada ahli keluarga dia. Waktu bila kita keluarkan infak tu tuan-tuan? Waktu subuh? Tak tentu. Barangkali waktu subuh, barangkali pukul 5 petang pergi kedai beli barang, barangkali pukul 1 tengah hari. Orang perempuan telefon, "Abang, beras habis pula," pukul 1 tengah hari, beli pukul 1. Jadi semua tu termasuk di dalam doa, dapat doa malaikat tersebut. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ya. Sujud ya. Ya.
di waktu bila kita dikatakan di afdal doa di dalam sujud? Jawapan dia dalam semua sujud. Sujud pertama, sujud kedua, sujud semua sujud salat, semua sujud adalah tempat kita dekat dengan Allah. Jadi tempat mustajab doa. Sama ada sujud di dalam salat fardu, sujud di dalam salat sunat, sujud di dalam sujud tilawah, sujud di dalam sujud syukur, semua tu tempat berdoa. Cumanya saya dengar daripada Syekh Muhammad ibn Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syanqiti, dia cadangkan supaya kalau kita nak berdoa di dalam sujud, kita jangan tinggal terus tasbih. Sekurang-kurangnya kita tasbih sekali. Subhana rabbiyal a'la, paling ringkas sekali. Baru kita berdoa. Katalah kita ada hajat sangat, kita tasbih walaupun sekali. Kerana Nabi sebut, Nabi beri penekanan. Nabi kata, Nabi baca ayat Al-Quran, sabbih isma rabbikal a'la. Nabi kata jadikan tasbih itu di dalam sujud kamu. Nabi baca ayat Al-Quran tentang perintah supaya membesarkan Allah. Nabi kata agungkan Tuhan kamu ketika rukuk kamu. Jadi kalau kita nak doa pun ketika sujud kita baca subhana rabbiyal a'la seringkas-ringkasnya, baru kita berdoa. Dalam semua sujud boleh. Cuma saya cadangkan kepada tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak doa panjang di dalam sujud, jangan dijadikan kebiasaan benda tu dibuat di masjid. Bukan tak boleh buat, boleh buat. Tetapi yang terbaik sekali, yang boleh mengelak ataupun yang boleh dapat mengikhlaskan kita lagi, memurnikan niat kita lagi, kalau ada orang betul-betul nak doa dalam sujud, dia doa ketika bangun malam, dia di rumah, ketika dia salat bersendirian, dia sujudlah dengan sujud yang panjang. Jangan biasakan di masjid. Jangan biasakan. Tapi kalau orang buat, kita tak bantah perbuatan orang tersebut. Tapi dia buat selalu, Ustaz, tak apa, kita tak bantah dia. Mudah-mudahan dia ikhlas dan dia ada perkara yang dia nak minta kepada Allah, itu hak dia. Tetapi kita sebut dari sudut yang lebih utama, yang lebih dapat mengikhlaskan niat. Tapi tak mustahil ada orang dia buat depan orang pun dia boleh ikhlas juga. Tak ada mustahil perkara itu. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Kalau tak ada soalan, saya ingat sekadar itu sahaja. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.